Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita memahami ayat-ayat Allah dalam tafsir surah At-Taubah, surah Al-Ahzab, maafkan saya, di mana kita masih lagi dalam membicarakan dalam kitab inilah. Hebatnya surah Al-Ahzab yang tuan-tuan miliki itu, yang kita sampai pada ayat yang ke-53 dalam membicarakan ayat ini. Pada ayat yang 53 dalam surah Al-Ahzab ini, di mana kita diajar supaya bersopan dan beradab dalam kita berumah tangga. Terutama bila kita berumah tangga dengan di kalangan kita ini, untuk kita pastikan keluarga kita dan rumah tangga kita ini untuk kita sampai kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ramai di kalangan kita, dia berumah tangga dia sama dengan berumah tangga orang yang tak beriman pada Allah. Kita bukan demikian. Kita berumah tangga untuk kita sampai ke akhirat Allah. Di mana orang yang beriman pada Allah, dia memastikan setiap rumah tangga dia mestilah rumah tangga yang dipenuhi dengan rahmah dan juga keberkatan yang datang daripada Allah. Tapi kalau sekiranya kita ni dalam rumah tangga kita sama saja dengan rumah tangga orang yang tak beriman pada Allah, tak ada maknanya kita berumah tangga. Kerana beza di antara orang yang berumah tangga dengan cara yang penuh dengan jaga perintah Allah dengan rumah tangga yang tak jaga perintah Allah, di sana bagaikan perbezaan di antara langit dan juga langit dan bumi. Kita dapati bahawa jauhnya dan jaraknya sedemikian rupa. Demikian juga dengan rumah tangga orang mukmin. Rumah tangga orang mukmin ini rumah tangga yang dia nampak keluarga dia mesti sampai ke dalam syurga Allah. Bila kita berumah tangga dan kita berkeluarga, kita memastikan keluarga kita ini bukan hanya jaga makan minum di dunia saja, tetapi kita kena ada makan minum kita dalam kubur nanti, makan minum kita di padang mahsyar nanti, makan minum yang dalam pada diri kita ni sampai kita menuju ke titian sirat dan sampai kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni dipanggil kerangka keluarga mukmin. Keluarga mukmin ni keluarga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi kalau kita berumah tangga, tiba-tiba keluarga kita ni hanya untuk dunia saja. Bila kita menghadap depan Allah, kita tak bersama dah dengan keluarga kita, tak bersama dengan isteri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita. Tak ada maknalah rumah tangga kita bagaikan rumah tangga orang yang tak beriman pada Allah. Lalu Allah diajar pada kita supaya kita berumah tangga cara yang diajar oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ke-53, kita akan berjumpa cerita tentang mengenai bagaimana berkeluarga dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab kita dengan Rasulullah, adab kita dengan ibu dan ayah kita, adab kita dengan anak-anak kita, adab kita dalam berkeluarga di kalangan kita. Mari kita sama-sama baca dahulu daripada ayat yang ke-53 pada muka surat 144 daripada kitab ini. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada matan publication kitab ini, ataupun tuan-tuan hanya type dalam matan mat.com, tuan-tuan akan jumpa dengan kitab-kitab yang sebeginilah. Dan tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini dalam bentuk e-book ataupun dalam bentuk yang disebut dengan kitab hard copy sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkan demikian insya-Allah. Dan saya dah sebut di awal-awal sebelum daripada ini, kenapa surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni di antara surah-surah yang diajar dalam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia sebut, ajarilah keluarga kamu kepada anak-anak perempuan kamu dan keluarga perempuan kamu dengan 3 surah sebelum daripada kematian di kalangan kamu. 3 surah ni, yang pertama surah An-Nisa, yang kedua surah An-Nur, dan yang 3 surah Al-Ahzab. 3 surah yang kita belajar. Hari ni kita baca dahulu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita baca ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul Azim. Jemaah sekalian, ayat yang kita baca ni bermula daripada ayat yang ke-53. Ayat 53 ni pun kita dah hurai dah. Sebelum daripada ni di mana Allah mengajar adab bila kita pergi ke rumah Nabi. Zaman-zaman dahulu, di kalangan sahabat ni, dia waktu mana dia pergi rumah Nabi ni, seolah-olah dia tertinggal adab. Cara sahabat-sahabat ini sendiri. Sehingga kan Allah tegur sahabat-sahabat yang pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ada adab. Nak suruh kita ni, bila kita pergi ke rumah mana-mana di kalangan kita orang-orang yang soleh, di kalangan kita ni, maka kita diajar supaya ada adab juga. Jangan kita pergi rumah orang, kita hilang adab dan kita hilang akhlak. Ni hidang kesopanan dalam hidup kita. Jangan. Kerana adab dan juga akhlak ni merupakan salah satu di antara tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin yang kena jaga dan pertahankan. Kita tak boleh jadi macam orang yang tak ada adab. Tak boleh. Dalam hidup kita, kita kena jadi orang yang ada adab, ada akhlak. Walaupun orang yang tak beradab dengan kita ada adab dan kita ada akhlak kita tersendiri. Yang kita diajar supaya jangan kita ikut akhlak dan juga adab mereka. Orang kafir, orang munafik ni, dia hilang adab dan hilang akhlak. Tapi kita orang mukmin ni, orang yang ada adab dan ada akhlak yang tersusun dalam hidup mereka. Ini cara di kalangan kita. Di antaranya, di awal-awal ayat dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-53 ni, Allah tegur pada sahabat-sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman pada Allah.
La tadkhulu buyutan nabi. Jangan sekali-kali kamu masuk dalam rumah Nabi. Illa an yu'zana lakum. Kecuali memang diizinkan oleh kamu untuk kamu masuk ila ta'amin. Kepada makan. Kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan. Bukan dengan menunggu-nunggu masa untuk dihidangkan makanan. Dia ajar demikian. Ghayra nazirina inah. Bukan tunggu masa untuk bila dah tahu dah nak masak dah dalam rumah Nabi itu, kamu pun datang. Tunjuk muka kamu. Untuk kamu tunggu masa untuk makan. Tetapi, walakin idza du'itum. Tapi, kalau kamu dijemput datang ke rumah Nabi, maka kamu datanglah. Tapi, kalau kamu tak dijemput, jangan datang. Kan kadang-kadang musim-musim kita ni kan, orang kita ni, dia kadang-kadang dia tahu rumah orang tu ada durian, bau durian. Dia pun datang kat rumah orang tersebut. Kemudian rumah yang bau durian tu, dia sibuk tanya, bau durian kuat-kuat ni kat mana? Dia tanya. Padahal dia nak makan durian tu. Dia tak dijemput, tapi dia datang. Ni pun satu penyakit juga. Ataupun dia sibuk. Dia tunggu je, masak ke, dia kata. Buat pulut-pulut ke, buat serawa durian ke. Misal contohnya. Dia sibuk tanya. Akhirnya tuan rumah ni bersalah. Akhirnya keluar juga buah durian. Buah durian dia nak beli tu mahal. Dia nak beli durian musangking, misal contohnya. Tapi dia nak makan anak beranak je. Tapi oleh kerana ada orang datang juga, akhirnya dia pun terpaksa keluarkan juga buah durian tadi untuk dihidangkan pada tetamu-tetamu. Padahal tetamu ni tak dijemput pun, datang juga. Tapi Allah ajar kamu ni, kalau kamu nak datang ke rumah orang, kamu tengok kamu dijemput ke tak dijemput. Kalau kamu tak dijemput, jangan datang. Jangan datang. Bukan beradab demikian. Lebih-lebih lagi lah kamu datang ke rumah Rasul. Kamu tunggu pula kat rumah Nabi untuk kamu nak makan. Bila kamu dijemput, walakin idza du'itum. Tapi kalau kamu dijemput, fadkhulu. Bolehlah kamu masuk dalam rumah Nabi ni. Fa iza ta'imtum, bila kamu dihidang makanan, kamu dihidang je makanan, siap je makan, fantashiru. Hendaklah kamu cepat-cepat meninggalkan daripada dah siap selesai dah makan. Jangan kamu duduk. Jangan kamu duduk. Wala musta'nisina li hadis. Jangan kamu buat satu perkara yang menyebabkan kamu nak borak di kalangan kamu. Ni senang-senang berbual-bual di kalangan kamu. Duduk. Kerana demikian, inna dhalikum kana yu'dhin nabi. Kerana bila kamu duduk borak dekat rumah Nabi, dia akan menyakitkan Nabi. Dia akan menyusahkan Nabi. Dia akan jadi demikian. Nabi ni fayastahyi minkum. Nabi ni dia rasa malu nak halau kamu, nak suruh kamu balik. Nabi ni tak tergamak tuan rumah. Kalau kita jadi tuan rumah pun kita tak tergamak nak sebut pada tetamu-tetamu lambat lagi ke nak balik. Tak tergamak kita nak sebut demikian. Nabi ni segan kalau dia nak sebut pada kamu ni supaya kamu balik. Tapi wallahu la yastahyi minal haqq. Tapi Allah tak malu untuk nak menceritakan perkara yang benar kepada umat manusia ni sendiri. Ini ayat yang kita belajar. Yang di mana pada muka surat 150. Para hadirin sekalian tengok pada muka surat 150. Kita berhenti pada ayat tersebutlah. Walakin idza du'itum fadkhulu. Fa idza ta'imtum fantashiru. Allah ajar. Kalau kamu dijemput untuk datang ke rumah Nabi, ataupun kamu dijemput datang ke rumah kawan-kawan kamu ni, maka bolehlah kamu datang. Idza du'itum fadkhulu. Bila kamu datang ke rumah dia, kamu dibenarkan masuk dalam rumah ini. Bolehlah kamu masuk duduk dalam rumah di ruang tamu itu. Fa idza ta'imtum. Bila dihidangkan makanan, kamu makan. Bila kamu makan, fantashiru. Lepas pada kamu makan, jangan kamu duduk di tempat itu. Lepas tu kamu diajar supaya selesai je makan, balik terus. Ni tak duduk sandar lagi, sibuk tanya pula, air teh tak buat ke? Dia semua. Air kemudian kuih-kuih tak ada ke? Lama je. Lepas pada tuan rumah dah hidang dah makanan. Bila tuan rumah dah hidang dah makanan, sifat kitanya diajar supaya balik. Lepas pada sebut. Ni cara orang Arab lah. Orang Arab dan orang kita pun, kalau boleh kita belajar demikian. Cuma orang Melayu kita ni, bila sampai dekat rumah seseorang, cara orang Melayunya, dia dihidang terus makanan. Lepas tu barulah borak panjang. Tak betul cara demikian. Cara orang Arab,
Dia datang, dia tetamu, dia borak dulu. Borak. Siap borak, dia rasa dah puas dah, tuan rumah dah puas dah, tuan rumah bawa keluar makanan. Hidang makanan, tanda tuan rumah bila dah keluar dah makanan tu, mereka diajar supaya siap makan balik. Orang Melayu kita tak. Sampai-sampai, dia makan dahulu. Makan. Siap makan, baru dia borak. Borak je lama je. Yang menyebabkan tertekan tuan rumah ni. Tuan rumah ni banyak lagi kerja. Ada lagi kerja lain. Tapi oleh kerana tetamu datang, biasanya terganggu dengan tetamu yang datang. Sifat kita jadi tetamu orang, jangan lama pergi ke rumah seorang, selesai saja makan, kalau dihidangkan makanan pada diri kita, maka kita diajar supaya fantashiru, hendaklah bergerak keluar daripada rumah tersebut. Termaktub dalam kitab Sahih Muslim, disebut melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah pernah sebut, "Idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana ghairuh au kana ursan kana au ghairuh." Apabila seorang itu di antara kamu diundang saudara dia untuk satu jamuan, hendaklah kamunya memenuhi undangan itu, baik undangan pernikahan maupun undangan-undangan yang lain. Ni hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Rasulullah ajar, kalau ada orang ajak jemput kita datang makan ke rumah dia, wajib kamu memenuhi undangan dia. Sama ada undangan tu perkahwinan, undangan makan ke undangan apa pun, kamu wajib memenuhi. Dosa kalau kamu tak memenuhi undangan ini. Sebab tu bila ada orang mengundang kita, kita diajar supaya sebut insya-Allah. Insya-Allah tu maknanya kita akan datang di majlis undangan dia. Kalau kita tak datang, dosa kita. Kerana kita telah membiarkan hak dia. Hak seorang Muslim dengan seorang Muslim ni ada 6. Rasulullah sebut. Salah satunya, bila dia mengajak kamu untuk satu majlis undangan, majlis-majlis yang dia buat, hendaklah kamu memenuhi undangan dia itu. Kecuali sekarang ni kita tak boleh lah. Sebab PKP dia panggil. Kita boleh sebut tak boleh datang kerana bahaya jangkitan. Sekarang ni suasana kita ni merebak varian Delta ni menakutkan. Dan boleh menyebabkan, boleh jadi kita datang, tuan rumah tu ada COVID. Ataupun tetamu tu ada COVID. Lama-lama merebak dalam tempoh yang sekejap saja. Macam di Kelantan tu, di mana disebut ada seorang budak yang umur 8 tahun je, yang menyebabkan berlakunya COVID satu kampung. Ini nak sebutnya, seorang kanak-kanak yang umur 8 tahun merebak satu kampung dia tersebut, yang disebut dengan apa di COVID. Yang itu tak boleh lah memenuhi undangan. Kerana musim-musim sekarang ni, musim di mana virus COVID ni masih lagi hidup di kalangan masyarakat. Dia sampai peringkat satu masa, bila putus mata rantai di antara satu sama lain, virus COVID ni mati. Bila virus COVID ni mati dan tak boleh berhubung dah, maka di waktu itu kita kembali balik dalam keadaan aman. Ini cara daripada pandemik nak jadi endemik pula sekarang. Yang ni, dalam masyarakat kita ni, dia nak jadi demikian. Tapi ada yang tolol-tolol di kalangan kita ni, dia tak peduli. Dia nak kuasa. Bila dia nak kuasa, yang dia nak buat apa dia? Aku mesti dapat kuasa. Parlimen tutup ke tak tutup, aku mesti dapat. Cara dia demikian. Akhirnya, dia kumpul orang. Dia tunjuk yang dia ni ada kekuatan tersendiri, konon-konon. Akhirnya, bila berlaku lagi pandemik yang menyebabkan semakin berjangkit ini, dia menyalahkan pihak berkuasa pula. Itu cara di kalangan mereka. Orang-orang yang mengambil kesempatan dipanggil. Yang macam ni tak patut untuk menjadikan masyarakat ni jadi beban. Kerana dia elok-elok dah dalam keadaan yang tak berlaku, dah semakin kurang, dah semakin dalam keadaan semakin pemulihan, usaha jangan berlakunya penyebaran dan sebagainya. Kamu buat lagi benda yang demikian. Saya harap sangat pihak berkuasa ambil tindakan yang sepatutnya dan sewajarnya kepada mereka yang berhimpun dalam keadaan yang tahu dah benda ni akan menyebabkan kerosakan yang besar lagi lepas pada ni kalau berlaku di kalangan mereka. Orang macam ni kalau dia kena COVID, elok biar je dia macam tu. Biar dia rasa macam mana. Kalau sepatutnya orang yang macam ni dah tahu dah dalam suasana sekarang ni tak boleh. Dosa kamu buat benda yang demikian. Dosa ke tak dosa? La darar wala dirar. Rasulullah sebut, jangan kamu memudaratkan diri kamu. Jangan kamu menjadikan diri kamu memudaratkan orang lain pula. Ni dah tahu dah. Tak boleh. Masa ni masa yang teruk. Masa yang tu. Tapi nak tunjuk. Parlimen tutup. Lalu dia kumpulkan orang.
nak sebarkan keadaan yang demikian. Ni kalau tersebar daripada kluster demo yang berlaku pagi tadi ni, lagi dahsyat dia panggil. Di kalangan mereka-mereka ini sendiri. Dah tahu dah, Kementerian Kesihatan pun dah bagi tahu dah tak boleh nak buka. Kalau buka, parlimen ni, pandemik ini ataupun virus ini akan, varian Delta ni laju sangat kena. Dalam suasana masyarakat kita, degil, tak boleh. Kenapa dia? Nak kena buka juga. Kami ni nak cakap, kami ni nak sebut, kami ni begini, kami ni begini. Ni jenis orang yang tak reti bahasa dipanggil. Bahasa tak tahu bahasa apa lagi yang patut nak diajar dengan orang yang sedemikian rupa. Tak tahu kesan pada masyarakat. Masyarakat jaga penjarakan, orang lain jaga sampai masjid pun tutup. Masjid tutup, ada orang nak tunjuk perasaan. Dalam keadaan sebegini, masjid dah tutup dah. Kemudian raya pun tak boleh nak berkumpul. Yang tu yang lebih besar lagi daripada buka parlimen tersebut. Tiba-tiba dia tak kena buka juga parlimen. Buka parlimen buat apa? Buka parlimen pun, waktu mana buka parlimen, orang buka parlimen, dia duk melaung, melalak dalam parlimen. Ada ni nak bagi pandangan. Macam mana nak suruh selesaikan masalah COVID ni? Tak. Nak suruh letak jawatan. Orang tu kena letak jawatan. Yang bila orang tu letak jawatan, kamu nak apa? Kamu nak pada jawatan kan? Kamu nak pada jawatan tersebut. Bila kamu nak pada jawatan itu, kemudian kamu nak buat apa dia? Kamu nak jahanamkan lagi masyarakat. Yang dah macam ni pun kamu dah jahanam dah. Tunjuk dah cara dalam hidup kamu. Saya minta sangat supaya di kalangan pihak yang berkuasa ambil tindakan yang paling tegas. Pada orang-orang yang memang ditunjuk ego dia, sombong dia dalam keadaan sebegini untuk dianya dijadikan pengajaran pada masyarakat yang lain. Supaya masyarakat yang lain ni boleh belajar dengan orang-orang yang kurang ajar yang sebegini dipanggil. Begitu juga bagi orang-orang yang berpengaruh. Sama juga dengan orang yang berpengaruh. Para tetamu datang ke rumah mereka awal-awal pagi untuk mendapatkan tanda tangan. Kadang-kadang dia panggil. Hal ini kerana tanda tangan itu dianggap bernilai untuk kelulusan projek mereka, tanah dan sebagainya. Inilah antara contoh gambaran orang-orang yang hilang adab dan juga akhlak. Ini sebut tak ada adab, tak ada akhlak. Hilang adab dan hilang akhlak dalam hidup mereka sebut. Tak jaga dipanggil. Tengah-tengah suasana yang dalam ni waktu berlaku ni, Allah tegur pada sahabat-sahabat Nabi ni waktu mana tak ada pandemik. Tak ada pandemik. Tak ada pun yang disebut dengan apa dia, virus. Tapi Allah dah ajar dah. Kalau kamu nak pergi rumah Nabi, kamu kena tahu adab. Bila kamu nak pergi ke rumah Nabi, cara mana kamu dijemput, kamu datang. Bila kamu tak dijemput, kamu tak payah datang. Kamu tak payah datang. Kalau sekiranya kamu dijemput datang ke rumah Nabi untuk kamu makan, kamu datang makan, cukup. Bila selesai kamu makan, kamu balik. Allah ajar, fantashiru, balik. Allah ajar demikian. Balik. Kemudian Nabi ni dia tak tergamak. Nabi ni tak tergamak nak sebut kepada tetamu datang supaya baliklah. Tapi Allah kata, wallahu la yastahyi minal haqq. Tapi Allah tak malu nak cakap tentang kebenaran. Demikian juga dengan Islam. Dalam hidup kita ni, adab ada tak ada adab. Pergi ke parlimen, ada adab. Di parlimen tu kena ada adab, ada akhlak. Tuan rumah dia siapa? Tuan rumah pada parlimen tu siapa? Kemudian dia boleh jemput orang, dia boleh tutup, dia tak nak bagi orang datang. Pun boleh perangai dia. Sikap dia yang dia dibenarkan dalam syarak. Bila dia kata, tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Parlimen kena tutup. Virus banyak. Yang bagi tahu tu pula ketua pengarah kesihatan Tan Sri sendiri, Datuk Dr. Nur Hisham yang bagi tahu bahawa bahaya pandemik dipanggil varian Delta yang menyebar tu terlalu cepat sangat. Dalam keadaan begitu, Tan Sri sendiri sebut tak boleh buka. Degil, tolol di kalangan orang yang tak ada adab dan akhlak. Meraung, bertempik meraung. Dipanggil adab. Dalam keadaan sebegitu, bila meraung saja, kemudian panggil orang lain pula. Berkumpul sama. Dalam keadaan sebegini, kamu telah merosakkan yang disebut dengan sistem adab dan juga akhlak di kalangan kamu. Allahu Akbar. Demikian orang yang tidak ada adab dan akhlak. Begitu juga bila datang berkunjung ke rumah orang-orang lain. Allah ajar. Jangan sekali-kali berlama-lama untuk berbual-bual.
Jangan sekali-kali untuk berbual-bual tu lama-lama. Sesudah makan, terus saja pulang ke rumah masing-masing. Itu adalah adab yang sepatutnya. Bila kita pergi ke rumah, siapa-siapa pun di kalangan kita, jangan lama-lama. Siap dia makan, balik. Balik terus. Islam suruh demikian. Sebagaimana orang Arab, apabila berkunjung ke rumah mereka, mereka akan berbual-bual terlebih dahulu. Orang Arab, dia panggil dalam keadaan dia berbual-bual terlebih dahulu. Mereka akan menjamu makanan dan minuman kepada tetamu apabila sudah selesai berbual-bual bersama dengan mereka. Manakala tetamu apabila selesai makan, mereka terus bangkit untuk pulang ke rumah masing-masing. Tetamu bila selesai daripada makan minum saja, maknanya tuan rumah kata, tuan rumah dah bagi hint dah. Dia kata kalau dah bagi makan, dah selesai dah, kamu boleh balik dah. Boleh balik lah. Dan sahabat-sahabat ni, orang Arab ni, di kalangan orang Arab, bila dia makan-makan, selesai, dia balik terus. Timbul persoalan, bagaimana ingin menyatakan sesuatu hajat. Segala hajat, hendaklah dinyatakan pada awal-awal masuk ke dalam rumah. Tu cara kita. Timbul. Habis tu, bila kita nak cerita masalah kita ni, pada tuan rumah. Bila mula-mula masuk, cerita terus. Tu cara dalam Islam. Bila mula-mula buka parlimen tu, ceritalah masalah yang berlaku. Ni tak speaker salah, orang ni salah, orang ni letak jawatan, orang ni kena. Benda apa yang kamu ni? Bila masuk parlimen je, bila buka saja, parlimen tiba-tiba bertompek meraung dalam parlimen, nak ajar tidak ada adab dan tidak ada akhlak di kalangan kita. Bahkan tidak perlu berbasa-basi. Sama ada hajat undangan ke majlis, bertanya khabar dan sebagainya. Dalam agama, menziarahi secara kerap walaupun sekejap, namun menambahkan kasih sayang. Islam diajar demikian. Diajar pada diri kita ni, biar kita ada akhlak, dan kita ni, walaupun kita ni jarang-jarang bertemu, kita jumpa sekejap tak apa dah. Zur ghibban tasda' hubban. Kamu ziarah sekejap-sekejap, dia akan menambahkan kasih sayang di kalangan kita. Saya tengok dalam akhlak pembangkang yang dalam parlimen tu, buruk dia panggil. Keji dan tak berakhlak langsung. Sumpah seranah keluar daripada mulut masing-masing. Kata-kata. Kalau yang bukan Islam tu tahan lah. Sebab dia tak ada dosa pahala. Yang pelik yang Islam. Yang Islam tu kan dia ada dosa pahala. Tapi perangai dalam parlimen tu, semua kita boleh tengok macam mana buruknya akhlak. Tak adanya yang disebut dengan suasana gambaran orang-orang yang adanya agama dalam tubuhan mereka tersebut. Di luar parlimen, bila parlimen tutup, tak boleh nak bersidang. Puncanya Tan Sri Kementerian Kesihatan sendiri yang bagi tahu tak boleh. Dia virus Delta ini terlalu laju sangat, kena pada seorang dan sebagainya. Buat pula dekat Padang, panggil, tengok jumpa FRU, tengok lori merah je, lari balik terus masing-masing. Baru tahu dipanggil. Orang yang jenis macam ni tak layak jadi pemimpin pada masyarakat. Tak layak untuk menyebut tentang yang disebut dengan suara rakyat. Bukan suara rakyat yang jadi demikian. Berbohong di atas nama rakyat. Orang yang demikian, dia nak jaga perut dia, nak jaga jawatan dia. Dia nak suruh jatuh kerajaan. Bila jatuh kerajaan, di kalangan dia tersebut, dia nak naik. Padahal zaman yang dia berada menjadi pemerintah dahulu, dialah yang menekan rakyat sehingga kan menjadikan tekanan dalam kehidupan saat yang demikian. Allahu Akbar. Kita dah sebut dah, musim sekarang ni jangan fokus pada kuasa. Fokuskan tentang selamatkan rakyat sekarang. Selamatkan rakyat. Dalam suasana rakyat dalam tertekan sebegini, dalam keadaan yang disebut dengan pandemik yang semakin teruk, dan juga redha Allah masih lagi belum didapati dalam masyarakat kita, kena cari jalan untuk menyelamatkan rakyat. Pastikan rakyat ni terselamat. Daripada apa dia? Daripada bebanan dalam keadaan kemarahan yang tak berkesudahan sekarang ini. Bagi peluang pada di kalangan siapa saja yang memimpin, pimpinlah supaya kita selamat dalam keadaan yang sebegini. Dalam suasana yang terlampau teruk, ketekanan yang terlampau dahsyat, kita jangan rosakkan dalam masyarakat. Adab dan akhlak semakin hilang di kalangan kita. Orang kafir memanglah dia, kerana kafir dia, perangai dia, tak ada dosa pahala. Kita yang orang Islam ni, tolong jaga, biar ada sikit adab dan juga akhlak di kalangan kita.
Ni tua-tua pun tak sedar diri lagi. Tua dah kitanya. Bukannya kita dalam keadaan yang umur kita muda-muda lagi. Tapi masih lagi fikir, macam mana aku nak kuasa? Macam mana aku nak dapat kuasa? Di kalangan kita. Allahu Akbar. Kemudian ziarah ke rumah orang hanya sekadar mengucapkan Assalamualaikum. Bila kita ziarah ke rumah orang, sekadar kita pergi rumah dia tu, sekadar kita nak ucap Assalamualaikum dan tanya khabar, boleh menambahkan rasa kasih sayang. Itu cara di kalangan kita. Ataupun tidak perlu berjumpa. Sekarang ni tak boleh nak berjumpa. Dalam suasana tak boleh berjumpa, sekadar menghubungi melalui telefon untuk bertanya khabar, boleh menambahkan kasih sayang. Di kalangan kita ni, sama-sama kita ni, kalau kita sekarang tak boleh berjumpa, kitab ni dikarang lebih kurang pada tahun, Allahu Akbar, kitab ni dikarang pada tahun 2019 ke 2018. Kitab ini dikarangnya. Dalam kitab yang dikarang ini, dalam cetakan tahun 2019, belum lagi berlaku yang disebut dengan PKP. Tapi nak disebutnya bahawa kalaulah satu hari nanti tak boleh nak berhubung di kalangan kita, nak pergi rumah ke rumah, lalu nak buat macam mana pada diri kita ni? Di antara kita berhubung melalui talian-talian. Sekarang ada WhatsApp. Sekarang kita ada FaceTime. Kita ada yang disebut dengan beberapa lagi cara untuk kita nak berhubung tanpa kita berjumpa dengan jasad. Boleh ke tak boleh dalam Islam? Islam benarkan. Itu pun satu perhubungan yang dibenarkan dalam Islam. Oleh sebab itu Allah menyebut dalam firman-Nya, wala musta'nisina li hadis. Allah sebut tanpa asyik memanjangkan percakapan. Allah ajar wala musta'nisina li hadis. Apa yang maksudkan dengan musta'nisina adalah terus menerus menyambung cerita. Cakap yang tu sambung, bukan demikian. Sehingga boleh membawa pada cerita-cerita yang tidak sepatutnya, seperti mengumpat. Sampai peringkat dalam keadaan yang kitanya menyambung kata-kata kita ni, cakap, sehingga cerita hal orang. Bila kita duduk lama di antara satu sama lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh ketiga-tiga orang yang disebut dalam hadis sebelum daripada ini. Mereka asyik berbual-bual sehingga meresahkan Rasulullah. Yang kita cerita sebelum daripada ini. Yang saat itu menjadi pengantin baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin. Kemudian malam tu mereka borak dalam rumah Rasulullah. Sampai Rasulullah malam tamu Rasulullah. Patutnya meraihlah sikit Rasulullah, tapi tak ada di kalangan mereka ni duduk tu dalam keadaan majlis perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, mereka borak sampai larut malam di kalangan mereka, tanpa tak rasa yang disebut dengan tak rasa bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuan rumah ini sendiri. Zaman kita ni dia ada tuan rumah. Semua orang ada tuan rumah. Parlimen ada tuan rumah. Ada tuan rumah dia. Siapa dia? Perdana Menteri. Siapa dia? Agong. Misal contohnya. Ni tuan rumah dipanggil. Bila tuan rumah ni dalam keadaan tuan rumah kata, saya buka parlimen. Buka. Datanglah. Saya tutup parlimen. Baliklah. Senang. Balik diri kitanya. Dalam ni adab kita, akhlak kita tak. Bila tuan rumah kata tutup, tak boleh, kena buka. Kena buka juga. Kalau terpaksa dia supaya buka. Orang panggil tak ada adab, tak ada akhlak. Orang kafir tu dia tak tahu adab dan akhlak. Manakala kita orang Islam, biar ada adab, biar ada akhlak dalam hidup kita. Ni adab dan akhlak pun hilang dalam hidup kita. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Kerana semua itu menyakitkan hati Nabi. Fayastahyi minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu dengan kamu. Nak cerita kebenaran ini. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan di sini ialah masuk ke dalam rumah Nabi tanpa keizinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sikap yang memberatkan dan membebankan Rasulullah. Rasulullah rasa terganggu bila di kalangan mereka ini dalam rumah Rasulullah tiba-tiba borak dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak tergamak untuk menyuruh mereka keluar. Rasulullah ni tak sanggup nak sebut pada sahabat-sahabat, baliklah. Ni duduk dalam rumah lagi, masa ni saya ni baru kahwin. Malam ni saya berumah tangga.
kemudian takkanlah kamu nak layan kamu. Rasulullah malu untuk menyuruh mereka keluar. Hal ini kerana Nabi SAW seorang yang pemalu. Rasulullah malu keadaan ini. Hingga pada akhirnya Allah menurunkan ayat yang melarang hal tersebut. Allah turun ayat ni. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tak malu terhadap menceritakan tentang kebenaran. Sebagaimana kita ni lah tersebut. Kita tak malu-malu sekarang bila kita nak tegur kepada orang yang tak ada akhlak dan tak ada adab. Hilang adab dan hilang kesopanan. Sama ada di mana saja pun. Dalam rumah kita pun kita tak suka. Kalau orang datang meraung-raung, bertepik-tempik, ataupun orang duduk kat luar rumah kita, bertompik meraung. Kita tak suka. Demikian dalam keluarga Rasulullah tak suka. Demikian juga dalam negara kita. Tuan-tuan suka ke dengan orang yang berakhlak demikian? Akhlak bertompik meraung, kemudian dalam suasana pandemik yang berlaku ni, kemudian virus terlampau senang untuk menyebar di kalangan kita, tiba-tiba kita pergi buat yang disebut dengan demonstrasi. Kita buat dengan benda-benda yang demikian. Allahu Akbar. Masjid pun tak dibenarkan buka. Kemudian parlimen bila tahu saja ada yang disebut dengan virus tu, parlimen minta supaya ditutup, ditangguh masanya pada masa yang sesuai, tak disebut lagi. Tu pun dalam keadaan yang orang kita tak ada akhlak dan tak ada adab di kalangan masyarakat kita ni sendiri. Tu nak jadi Perdana Menteri tu, yang tamak nak jadi Perdana Menteri lagi. Dalam keadaan sebegini, yang frontliner tu letih 10 jam pakai PPE ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana frontliner tu letih terjelih, nak tertidur dalam keadaan keletihan, 3 jam je rehat, besok sambung lagi. Jenazah mayat tu terbaring. Kemudian orang yang tak lepas nak menyawa ni ratusan dan ribuan dalam keadaan yang sukar, dalam suasana sebegini. Kamu dalam keadaan tak rasa apa-apa, pergi bertompik meraung, dalam keadaan bersesak-sesak di kalangan kamu begitu. Yang ni dipanggil buruknya akhlak di kalangan kamu. Ni lepas pada ni berlaku virus daripada sini, varian yang berlaku ni menyebar di kalangan masyarakat. Lepas pada ni lagi teruk kesan daripada ni. Cuba tengok yang berlaku di padang bola di United Kingdom, di England, yang bila mereka masuk dalam stadium dalam keadaan sebegitu, tiba-tiba virus varian Delta ini menyebabkan puluhan ribu yang terkena. Allahu Akbar. Ni bukan dalam stadium, ni tempat yang terbuka sebegitu, yang menyebabkan akhirnya kalau menyebar, kena pada frontliner, kena pada orang awam dan sebagainya, dengan wartawan-wartawan yang bersumbat-sumbat sebegitu. Allah Akbar. Tak boleh nak dibayang bagaimana degil dan tololnya manusia kita ada di kalangan kita hari ini. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa iza sa'altumuhunna mata'an. Allah ajar lagi akhlak. Bila kamu nak minta sesuatu benda daripada isteri-isteri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah di sebalik belakang tabir. Bila kamu nak berhubung dengan isteri-isteri Nabi ini, Allah ajar, bila kamu nak minta sesuatu makanan daripada dapur, ataupun kamu nak minta apa-apa daripada isteri Nabi, janganlah kamu minta terbuka begitu. Ni suami, isteri, anak-anak tak tahu ke mana, campur gaul begitu je dengan jantan-jantan mana entah, digabung semua sekali. Rasulullah diajar oleh Allah bagaimana cara adab dan akhlak. Bila kamu nak kepada yang disebut dengan sesuatu perkara dalam rumah tangga Nabi, jangan kamu minta direct begitu, jangan. Tapi Allah kata, fas'aluhunna min wara'i hijab. Hendaklah kamu minta dengan isteri-isteri Nabi ini di sebalik hijab. Min wara'i hijab, di belakang hijab, di belakang tabir. Maksudnya, sebagaimana Allah melarang kalian untuk memasuki bilik mereka, isteri-isteri Nabi, jangan masuk sembrono begitu saja dalam bilik Nabi, rumah Nabi. Begitu juga kalian tidak boleh memandang mereka walaupun sedikit. Islam ajar, walau dengan isteri Nabi ni ada adab, dengan isteri pemimpin ni ada adab. Tak boleh kamunya, bila kamu nak dengan, walaupun kamu tahu ni Nabi, rumah Nabi, maka kamu boleh sembrono begitu masuk dalam rumah tangga Nabi. Tak boleh. Dia ada adab, min wara'i hijab. Kamu kena minta
di belakang yang disebut dengan tabir. Sekiranya kalian mempunyai keperluan untuk disampaikan pada mereka, maka tidak dibenarkan untuk memandang wajah-wajah isteri Nabi. Mereka demikian juga tidak dibenarkan untuk meminta sesuatu keperluan, melainkan di sebalik tabir. Kalau kalian nak minta apa-apa dengan isteri kepada Nabi ini, kamu kena dalam keadaan yang bagaimana? Kamu kena berada di balik tabir. Supaya apa dia? Mereka tidak sibuk memandang kamu. Kamu tidak, mata kamu tu tidak dalam tengok isteri Nabi. Kamu tengok isteri pemimpin. Ni tak, isteri pemimpin relax berkepah ni. Isteri pemimpin ni konon-kononnya sibuk ni, kebas. Tunjuk yang isteri. Jangan. Kena ada adab, kena ada akhlak. Saya nak tegur semualah, tak kira lah. Bila seorang tu jadi pemimpin, bagi saya tak layak untuk dia nak sibuk tunjuk isteri dia. Isteri dia ni, bagi seorang pemimpin, dia jadi pemimpin. Dia tunjuk diri dia je lah pemimpin. Isteri Nabi ni, isteri kepada pemimpin ni perlu ke letak sebelah dalam poster-poster? Saya tengok tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Isteri-isteri kepada pemimpin ni, mereka bukan untuk ditayangkan. Mereka bukan untuk disembrono begitu saja, tidak. Pemimpin, tak kira pemimpin pembangkang ke, pemimpin kerajaan ke, pemimpin dalam gerakan Islam ke apa ke, tidak ada keperluan untuk kalian tonjolkan isteri kalian. Bila kalian nak menyambut Aidilfitri, misal contohnya, tak perlu kalian nak tunjuk sekali dengan isteri kalian selamat menyambut Aidilfitri. Kerana orang tak sokong pun isteri kalian. Orang sokong kalian yang menjadi pemimpin tersebut. Kalian dilantik, bukan isteri kalian dilantik. Isteri itu tak payah nak menunjuk. Sebagaimana yang diajar dalam Islam, min wara'i hijab. Tunjuk di belakang. Kalau nak tunjuk juga, di sebalik tabir. Yang cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kalau kamu nak minta dengan isteri Nabi ni, kamu minta di sebalik tabir. Bukannya kamu minta terang-terangan begitu. Ini kadang-kadang saya minta maaf lah. Tak kira di negeri mana pun, dalam kerajaan pembangkang ke kerajaan negeri ataupun kerajaan mana sekalipun, keperluan untuk tunjuk isteri ni tak perlu. Tak perlu di kalangan kita. Bila pemimpin itu ialah orang lelaki, maka tunjuk dia pemimpin. Bukan nak perlu tunjuk dengan isteri dia ataupun dia berapa ramai isteri dia ke dan sebagainya. Tak perlu pada diri dia. Tunjuk yang dia seorang cukup untuk keperluan menjadi dalam masyarakat kita. Allahu Akbar. Isteri pula kena tahu adab. Bila jadi isteri pemimpin, kena tahu adab. Dia kena ada tahu adab-adab dia. Dia pula yang menonjol diri. Bila dia jadi isteri pemimpin, dia nak tunjuk seolah-olah dia ni isteri pemimpin. Jangan demikian. Kerana yang orang lantik pemimpin suami kamu, bukan kamu. Kamu pula memberi sokongan je. Kerja di sebalik tabir dipanggil. Kerja di sebalik tabir ni semua tugas isteri. Manakala kerja yang di depan tabir tu tugas suami. Itu cara yang diajar dalam Islam, nak memudahkan kita. Ni tak segala benda di beg pun letak muka suami isteri. Kemudian sampul duit raya tu pun letak muka suami isteri. Saya rasa tak ada adab. Kamu telah memalukan isteri kamu. Allah ajar dalam Islam ni, mana-mana orang yang jadi pemimpin, isteri dia min wara'i hijab. Isteri dia mesti berada di belakang. Kepada apa dia? Belakang kepada tabir. Allah ajar demikian. Kalau kamu nak minta pun, kamu minta di belakang tabir. Ni dengar ni, semua isteri-isteri para pemimpin, tak kira pemimpin pembangkang, pemimpin kerajaan dan sebagainya, pastikan kalian jaga akhlak kalian. Jangan kalian lebih-lebih daripada suami kalian. Jangan. Ni pernah berlaku di kalangan kita ni, isteri terkedepan. Isteri terkedepan. Orang turun nak sambut-sambut tu isteri dulu. Padahal dia pemimpin. Patutnya pemimpin ni berada di hadapan, bukan isteri dia berada ke hadapan. Yang ni bahaya di kalangan kita. Allah dah ajar dah. Isteri ni berada di belakang, bukan berada di hadapan. Dalam tanggungan, tugasan, bila berada dalam keadaan masyarakat kita yang hilang adab dan juga hilang akhlak. Bahaya di kalangan kita. Isteri ni tak perlu untuk kita nak tonjol-tonjolkan. Dia kerja membantu suami dia. Buat kerja daripada rumah, menyelesaikan masalah rumah tangga.
menyelesaikan yang disebut dengan tanggungjawab yang berkaitan dengan dia, hubungan dia dengan dia. Yang ni lebih bagus dalam hidup menjadi seorang isteri kepada pemimpin-pemimpin. Ni tak depan orang tu kibah. Lihat kibah ni. Nak sebut dia ni panas ni. Orang lain tak panas, dia seorang je panas. Bawa kibah-kibah ni. Tayangkan kipas. Nak sebutnya, dia ni isteri pemimpin. Konon-kononnya. Kebiasaan dalam rumah. Ada kawasan tertentu yang khusus untuk perempuan saja. Contohnya dapur. Ni kawasan yang disebut dengan di kalangan orang perempuan. Bilik anak-anak perempuan, gadis yang mana kaum lelaki tidak boleh bebas memasukinya, dan kawasan larangan lain yang tersebut. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Allah sebut demikian. Siapa yang nak suruh selamat hati di kalangan orang yang memandang dan hati orang yang dipandang, dua-dua ni bersih, Allah kata kamu bergeraklah di sebalik tabir. Itu cara yang diajar di kalangan kita bila kita memimpin dan kita dipimpin di kalangan kita. Setiap manusia didatangi perasaan benci dan juga sayang. Iyalah kita ni kan, macam tuan-tuan dengan saya lah. Kadang-kadang tentu ada di kalangan kita, tak sukalah ustaz ni bercakap. Benci lah tu, dipanggil. Ada di kalangan kita, sukalah ustaz ni bercakap. Sayanglah tu. Dia akan terjadi demikian dalam hidup kita. Nak sebutnya, gambaran di kalangan kita. Allah jadikan kewujudan ini. Dia panggil keluar daripada perasaan ini. Ada pun setengah orang berasa selesa dan sudah menganggap sebagai adik-beradik. Sedangkan hukum tidak membenarkannya. Dia juga demikian. Dia kata tak apa dah. Saya ni dah jadi macam adik-beradik dah. Pekerja-pekerja saya macam adik-beradik dah. Dalam satu keluarga dah. Dalam rumah tangga ni. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Dia panggil. Kerana ada hukum, malah muncul perasaan benci dalam hati seorang yang beragama terhadap orang yang masuk ke rumahnya tanpa keizinan, hingga ia tidak sempat untuk menutup aurat. Sehingga kan dia ni tak, tuan dalam rumah tu kadang-kadang orang masuk dalam rumah. Tuan rumah yang perempuan tu tak sempat nak tutup aurat. Kenapa dia? Kerana dia kata, alah macam biasa je, kita ni adik-beradik je. Dia anggap demikian. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Tak boleh. Dia ada adab. Walaupun biasa macam mana pun, kita kena jaga. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Nak suruh bersih hati kamu wahai orang lelaki, dan hati mereka wahai orang perempuan. Dua-dua ni dia panggil biar kita terjaga di antara satu sama lain. Amai di kalangan kita ni tak terjaga hubungan dalam keadaan sebegini. Begitu juga bila kita mempunyai orang gaji dalam rumah tangga kita. Kalau ada orang gaji dalam rumah tangga kita, sewajarnya kita tidak boleh menganggap dirinya sebagai hamba. Tak boleh. Bila kita ada pembantu rumah dalam rumah kita, jangan anggap dia ni hamba kita, jangan. Oleh kerana yang demikian, apabila orang gaji berada dalam rumah yang ada majikan suami ataupun anak lelaki yang dah akil baligh, dewasa, dia perlu menutup aurat. Pembantu tu kena menutup aurat. Sebagai majikan, kita perlu menjaga, mengajar, menegur orang pembantu rumah kita ini untuk menutup aurat. Jaga, ajar pada dia, didik pada dia. Dia tak semayang, kita didik dia semayang. Dia tak tutup aurat, kita didik dia tutup aurat. Dia melakukan perkara yang tak baik dalam rumah tangga kita, kita betulkan balik dalam rumah tangga kita. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. Ini sambungan ayat ni panjang lagi dalam membicarakan tentang ayat ni. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti tentang ayat bagaimana adab dan kesopanan dalam rumah tangga ini sendiri. Terima kasih tuan-tuan dalam kita bersama pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dalam pertemuan kita ini, dan Allah jadikan kebaikan ini sentiasa bertambah kepada setiap para penyumbang yang telah menyumbang pada penajaan pada siri-siri kuliah yang sedang kita lakukan dalam online ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.